Ekonomi pembangunan di Taiwan dan Korea Selatan menggambarkan bahawa usaha untuk membantu negara-negara membangun berkembang dan orang miskin untuk melepaskan diri dari kemiskinan mungkin merupakan aspirasi paling mulia dan paling bercita-cita tinggi dari dunia pasca perang. Pertama kali disuarakan oleh Presiden Truman dalam program TT4 tahun 1949. Kata-katanya yang halus menggerakkan banyak sumber dan usaha. Malangnya, bagaimanapun keluar dari semua bantuan pembangunan, nasihat pembangunan dan dasar pembangunan adalah bercampur-campur dan sering mengecewakan. Seringkali perindustrian masyarakat pertanian tradisional hanya mengubah kegagalan mereka sepenuhnya untuk menggunakan tenaga dalam manusia. Yang disebut pengangguran tersembunyi menjadikan pengangguran terbuka. Benda yang lebih menyakitkan dan tidak menyenangkan dalam sosial dan istilah manusia. Sebilangan besar negara termiskin tumbuh lebih perlahan daripada negara yang maju dan jadi semakin jauh di belakang. Malah negara-negara yang berkembang pesat berkembang dengan cara yang tidak sepihak meningkat bukannya mengurangkan persamaan antara kaya dan miskin. Sesungguhnya peningkatan ketidaksamaan pengagihan pendapatan antara kedua-dua negara dan di dalam negara nampaknya merupakan penyatuan pembangunan ekonomi yang hampir tidak dapat dielakkan pastinya pada peringkat awal. Tetapi pengalaman pembangunan sangat berbeza mula dari retrogression di satu negara Asia dan 9 negara Afrika yang populasinya meningkat lebih cepat daripada pendapatan nasional mereka hingga hampir 7% pertumbuhan tahunan per kapita produk domestik kasar iaitu KDNK selama 2 dekad tahun 1960 hingga 80 di 5 negara Asia. Terdapat beberapa jenis dan faktor sumbangan di negara Taiwan iaitu industri semikonduktor, teknologi maklumat, pertanian, tenaga, keluli dan industri berat dan industri maritim. Yang pertama, industri semikonduktor. Termasuk pembuatan reka bentuk dan pembungkusan IC merupakan bahagian utama industri IT Taiwan. Syarikat pembuatan semikonduktor Taiwan iaitu TSMC dan United Microelectronics Corporation UMC adalah dua pembuat chip kontraktor besar di dunia. Seterusnya, teknologi maklumat. Syarikat seperti TSMC dan UMC ditubuhkan. SME ini biasanya menghasilkan produk berdasarkan pengeluar peralatan asal atau pengeluar reka bentuk asal mengakibatkan sumber yang dikeluarkan lebih sedikit untuk penyelidikan dan pembangunan. Terusnya, pertanian telah menjadi asas yang kuat untuk keajaiban ekonomi Taiwan, menyumbang 3% kepada KDNK dan sektor perkhidmatan merangkumi 73% ekonomi. Tanaman utama Taiwan adalah padi, tebu, buah-buahan terdiri daripada tropika dan sayur-sayuran. Seterusnya, sumber tenaga. Kerana kekurangan sumber semula jadi di pulau itu, Taiwan terpaksa mengimport banyak keperluan tenaga. Penggunaan tenaga Taiwan didominasi oleh minyak mentah dan produk petroleum diikuti oleh arang batu, gas asli, tenaga nuklear dan tenaga hidroelektrik. Keluli dan industri berat. Taiwan adalah pengekspor alat mesin dan komponen alat mesin keempat terbesar di dunia. Kawasan Taichung yang lebih besar adalah tempat kumpulan pengeluar alat mesin. Syarikat Taiwan Techman Robot Inc. adalah pengeluar tongkol kedua terbesar di dunia. Akhir sekali, industri maritim. Taiwan mengekspor 162 kapal layar. Taiwan merupakan negara kapal pesiar terbesar keempat berdasarkan kapal layar yang dibina selepas Itali, Belanda dan Turki. Terdapat beberapa jenis dan faktor sumbangan di negara Korea Selatan iaitu pembinaan kapal, elektronik, kenderaan, pelombongan, pembinaan, persenjataan dan pelancongan. Pembinaan kapal. Korea Selatan menjadi pengeluar kapal terkemuka termasuk kapal selam minyak dan platform penggerudian minyak. Pembinaan kapal Korea yang terkenal ialah Hyundai Heavy Industry. Elektronik adalah salah satu industri utama Korea Selatan. Samsung dan LG juga merupakan pengeluar utama dalam peranti elektronik seperti televisyen, telefon pintar, paparan dan komputer. Industri otomobil merupakan salah satu industri pertubuhan dan ekspor utama Korea Selatan pada tahun 1980-an. Hyundai Kia Automotive Group adalah pembuat kenderaan terbesar di Korea dari segi pendapatan unit pengeluaran dan kehadiran di seluruh dunia. Pelombongan. Arang batu, PGBC dan molybdenum terdapat di Korea Selatan tetapi tidak dalam jumlah besar dan operasi pelombongan dilakukan secara kecil-kecilan. Pembinaan telah menjadi industri ekspor Korea Selatan yang penting sejak awal 1960-an dan tetap menjadi sumber penting mata wang asing dan pendapat ekspor yang tidak dapat dilihat.
Syarikat pembinaan terbesar di Korea termasuk Samsung C&T Corporation. Persenjataan, kemajuan teknologi dan perindustrian yang luar biasa membolehkan Korea menghasilkan peralatan ketenteraan yang semakin maju. Pergagasan tersebut merangkumi pesawat moden seperti pesawat tempur F-15K dan helikopter serangan AH-64 dibina oleh Korea Aerospace Industry. Akhir sekali, pelancongan. Jumlah pelancong telah meningkat secara mendadak kerana populariti gelombang Korea yang ditaja oleh kerajaan Hallyu. Seoul adalah destinasi pelancongan utama bagi pengunjung. Destinasi pelancongan yang popular di luar Seoul merangkumi Taman Negara Seoulsan, Bandar Bersejarah Gyeongju dan Pulau Jeju semi-tropika. Menurut Tibor Skytowski, Taiwan dan Korea Selatan adalah kawasan kedua dan ketiga penduduk paling padat di dunia selepas Bangladesh. Dan kedua-duanya mempunyai tanah yang tidak berkualiti, di mana hanya 1/4 sahaja yang dapat ditanam di Taiwan dan sedikit di Korea, iaitu sebanyak 22%. Namun, penanaman yang intensif berlaku di kedua-dua negara untuk mengimbangi kekurangan dan kemiskinan terhadap tanah pertanian. Di Taiwan, iklim subtropis menjadikan penanaman berganda, manakala di selatan penanaman meningkat sebanyak 3 kali ganda sehingga meningkatkan penggunaan tanah, tenaga kerja, mesin pertanian dan kemudahan infrastruktur. Menurut artikel ini juga, peningkatan amalan penanaman berganda telah menjadi elemen penting dalam pembangunan pertanian dan indeks pelbagai jenis tanaman di Taiwan telah meningkat kepada hampir 190% pada tahun 1964. Namun, keadaan berbeza di Korea Selatan. Buktinya, iklim Korea yang kurang memberangsangkan menyebabkan penanaman berganda hanya dapat dilakukan dengan menukar nasi dengan barley, iaitu makanan yang tidak terkenal, dan indeks penanaman berganda tidak meningkat melebihi 140%. Keadaan ini juga lebih bertambah parah selepas berlakunya Perang Dunia Kedua. Buktinya, Perang Korea di Korea memusnahkan banyak infrastruktur dan menyebabkan berlakunya penurunan hasil pertanian sebanyak 36% di Taiwan dan sebanyak 60% di Korea. Namun, pertanian di Taiwan hampir pulih ketika Perang Korea berakhir, namun pertanian di Korea masih belum pulih. Oleh itu, kadar pertumbuhan tahunan bagi hasil pertanian kedua-dua negara hampir sama, iaitu 5% dan 3% hingga tahun 1965. Namun, setelah Taiwan dan Korea berusaha untuk memulihkan keadaan, didapati Taiwan mencapai lebihan ekspor yang cukup besar untuk produk pertanian sebelum tahun 1965 yang kemudiannya menurun dan berubah menjadi defisit pada tahun 1973 yang disebabkan oleh peralihan pengeluaran dari beras ke ternakan, sayur-sayuran dan buah. Pergeseran ini disebabkan oleh kenaikan piawaian diet penduduk yang semakin makmur dan juga oleh cukai beras yang tersembunyi tetapi besar walaupun telah digantikan dengan subsidi pada pertengahan tahun 1970-an. Ketidakadilan sosial, penolakan simpanan domestik, kecekapan pengurangan dalam peruntukan kredit dan keperluan pinjaman asing yang lebih besar adalah kesan sampingan utama bagi keuangan inflasi. Krisis minyak misalnya dan inflasi di seluruh dunia yang mereka buat pasti mempunyai kesan inflasi yang sama terhadap Taiwan dan Korea. Isu kenaikan harga minyak pertama telah menyebabkan peningkatan dalam 1 tahun iaitu tahun 1974 sebanyak 40% dalam indeks harga borong di kedua-dua negara. Di Korea, mereka berminat dengan pertumbuhan bukan kestabilan, namun masih tidak melakukan apa-apa dan hanya membiarkan harga naik sebanyak 40% lagi pada tahun hadapan. Tetapi sebenarnya berjaya
meningkatkan kadar pertumbuhan GNP dari purata tahunan 9% pada awal 1970-an menjadi 10.8% dari 1975 sehingga tahun 1979. Malah di Taiwan, mereka mengutamakan kestabilan, menaikkan kadar faedah dan menghadkan kredit, sementara itu melambatkan pertumbuhan GNP sebenar kepada 1.1% pada tahun 1974, bukan sahaja menghapuskan inflasi tetapi pada tahun 1975, namun mereka berjaya menyebabkan harga turun kembali sebanyak 5%. Kesan ekonomi daripada segi pertanian. Pertanian menyumbang hanya 2% daripada KDNK, kurang daripada 35% pada tahun 1952. Industri-industri yang dahulunya dijanakan buruh kini diambil alih oleh kewangan dan teknologi yang intensif. Taiwan telah menjadi pelabur dalam beberapa buah negara. Disebabkan pendekatan yang konservatif kepada kewangan dan semangat entrepreneurnya yang tinggi, ekonomi di Taiwan tidak banyak terjejas berbanding negara-negara jirannya pada krisis kewangan 1997 di Asia. Akan tetapi, ekonomi dunia yang perlahan dan polisi yang tidak cekap telah memungkinkan ekonomi Taiwan terjejas pada tahun 2001 yang lalu. Akibat daripada masalah yang telah dihadapi oleh negara Taiwan dan negara Korea Selatan, kesannya pada masalah yang telah berlaku menyebabkan kadar pertumbuhan tahunan purata hasil ladang kedua-dua negara hampir sama 5% sehingga tahun 1965 dan 3% di Korea, 5.1% hingga 1965 dan 2.8% sejak di Taiwan. Sehubungan dengan itu, kedua-dua negara ini sama-sama berjaya dalam membangunkan semula pertanian dan memperluaskan hasil pertanian mereka. Tetapi Korea harus mengimbangi kehancuran perang yang jauh lebih besar berbanding Taiwan pada ketika itu. Oleh itu, Korea hampir berjaya melenyapkan lebihan import pertanian yang besar walaupun pada akhir tahun 1985. Taiwan sebaliknya telah mencapai lebih ekspor yang cukup besar untuk produk pertanian sebelum tahun 1965. Kemudian merosot dan berubah defisit pada tahun 1973 disebabkan oleh peralihan pengeluaran dari beras, sayur-sayuran dan buah. Kesan krisis minyak. Pada waktu terjadinya krisis minyak pada tahun 1970-an, akibat turunnya harga minyak bumi dunia, negara-negara industri baru terhindar dari resesi ekonomi. Penelitian Bank Dunia menyatakan bahawa hal ini antara lain disebabkan adanya fleksibiliti ekonomi dengan orientasi ekspor yang menunjang sehingga terhindar dari risiko. Kemajuan di Taiwan dan Korea Selatan berawal dari keberhasilan program reformasi agraria yang dijalankan pemerintahan. Reformasi agraria berarti pemilikan tanah oleh para petani sehingga dapat meningkatnya produksi pertanian. Hal ini menyebabkan kemakmuran tidak hanya tersentralisasi pada beberapa golongan kecil sahaja. Seterusnya, kesan akibat daripada krisis minyak akan berlaku kemelesetan ekonomi boleh ditarikkan sebagai penurunan ketara dalam aktiviti ekonomi yang berlarutan sehingga beberapa bulan lamanya. Dalam bahasa ekonomi ialah penurunan dalam keluaran dalam negara kasar KDNK, sesebuah negara atau pertumbuhan ekonomi sebenar yang negatif untuk dunia atau lebih suku berturut-turut dalam setahun. Negara Taiwan dan juga negara Korea mempunyai satu masalah iaitu masalah tanah yang teruk. Suku sahaja daripada tanah di negara Korea dan juga negara Taiwan boleh digunakan. Akan tetapi, solusinya, Jepun telah membantu negara Taiwan dan juga negara Korea melalui stesen penyelidikan eksperimen pertanian, rangkaian pejabat pembangunan, penyediaan input iaitu benih dan baja dalam bentuk yang pertama, pinjaman peralatan, kedua, organisasi kooperasi dari segi pemasaran dan juga pengedaran kredit dan baja. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur dari segi jalan raya, jalan keretapi dan juga pelabuhan. Solusi kepada masalah krisis minyak yang berlaku di negara Taiwan dan juga negara Korea. Taiwan mengutamakan kestabilan dengan menaikkan kadar faedah dan kredit terhad. Ini menyebabkan pertumbuhan GNP iaitu Gross National Product menjadi perlahan kepada 1.1% pada tahun 1974.
Taiwan telah berjaya mengawal inflasi dengan tindakan awal kerajaan dalam mengawal inflasi dalam negara. Taiwan juga telah meningkatkan jumlah pelaburan melalui program pelaburan infrastruktur. Bagi negara Korea, pada akhir 1970-an, kenaikan harga minyak meningkat akibat penurunan nilai dan dasar pelaburan. Selepas pembunuhan Presiden Park, Korea memiliki pemikiran yang stabil dan telah melakukan tindakan yang sama seperti negara Taiwan dalam mengawal inflasi. Korea telah menaikkan kadar faedah sehingga 5% pada awal 1980-an dan juga telah mengetatkan sekatan kewangan. Korea telah memperkenalkan dasar polisi baharu pada tahun 1980 hingga 1981. Dasar baru ini merangkumi tawaran kaedah faedah nyata yang tinggi pada simpanan bank peribadi, penghapusan perbezaan kadar faedah antara pinjaman biasa dan juga pinjaman konsesi, perubahan rancang 5 tahun sebagai rancangan yang bernas dan pelbagai langkah yang dirancang untuk membendung pasaran dana. Semuanya tampaknya bertujuan untuk memanfaatkan insentif pasaran dan fungsi pengagihan harga pasar yang lebih besar dan bergantung pada pasar kewangan yang teratur untuk mendorong simpanan domestik dan menyalurkan dana ke tempat yang paling tinggi. Pemerintah juga telah mengumumkan niatnya untuk mendasinalisasi bank sebagai cara untuk meningkatkan kecekapan dan mengurangi pilih kasih dalam peruntukan pinjaman. Penutup kepada usaha kedua negara untuk menghidupkan kembali ekspor ringan mereka dan membuat kelebihan perbandingan dalam teknologi tinggi yang baru muncul. Pemaju ekspor baru Korea juga mempunyai sasaran ketiga di negara-negara membangun, memerlukan barang perantaraan dan modal, alat berat dan kemudahan infrastruktur dan infrastruktur manusia. Bahagian permintaan import itu jauh dari dibatasi oleh proteksionisme baru ditingkatkan olehnya. Keuntungan kos kedua negara dalam industri berat telah ditunjukkan oleh kejayaan ekspor industri keluli dan pembuatan kapal mereka, dan mereka dilengkapi dengan baik untuk memenuhi permintaan alat berat dari negara membangun yang lain. Korea berada pada posisi yang sangat baik untuk memenuhi permintaan tersebut dengan industri yang baru dibina dan masih menganggur, industri pembinaannya yang besar yang mempunyai reputasi di luar negara dan kehadiran syarikat perdagangan di seluruh dunia. Satu-satunya bahan yang kekurangan Korea untuk ekspor jenis ini adalah kemampuan untuk memberikan kredit ekspor jangka panjang yang besar dengan syarat yang baik, dan salah satu kegunaan utama yang diharapkannya dapat dimasukkan daripada dana yang diharapkannya untuk dipinjam di pasaran kredit antarabangsa adalah untuk mengakhirinya sebagai ekspor kredit ke negara-negara membangun yang menjadi pelanggan. Dalam bahagian ini telah dilakukan upaya untuk merasionalisasi kedua-dua negara yang diproteksikan dan diharapkan untuk mendorong ekspor, seperti yang dijelaskan dalam rancangan 5 tahun Korea untuk 1982 hingga 1986 dan rancangan 4 tahun Taiwan untuk 1982 hingga 1985.